Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Azim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelokkan amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Subhanallahul azim. Selamat Ustaz kami kelima kita, seluruh terkuasa masjid, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya lah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan inayahnya, taufik dan hidayahnya. Kita pada malam ini di masjid datang balik. Yang buatnya datang kejap itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan kita dapat berkumpul di masjid ini untuk solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita dapat duduk sebentar nanti masuknya waktu Isyak dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis tazkirah ya, kuliah maghrib kita. Alhamdulillah kita dapat sambung selepas kita cuti Ramadan, kemudian hari raya, dan malam Selasa lepas saat ini kita mula. InsyaAllah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah panjangkan usia kita. Kita dapat lalui bulan Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh keberkatan. Kemudian kita dapat menyambut Syawal, dan hari ini kita masih lagi berada di bulan Syawal. Walaupun raya satu hari je, tapi dah menjadi budaya kita Malaysia ni, dia meraihkan tetamu. Diistilahkan sebagai jabat hari raya juga lah, tapi raya ni sehari je. Tapi dalam budaya kita, budaya amalan dalam masyarakat Melayu ni kan, satu amalan yang pada saya
sangat baik mengambil sempena Syawal ni. Kita memberi sedekah, kita membuat jamuan bagi orang makan, kemudian kita ziarah, menziarahi sempena Syawal. Kalau di sebelah Johor sana dia orang kata apa, marhaban, dia ajak rumah. Dia ajak rumah. Ingat masa saya mengajar di Institut Pendidikan Nurul Kampus Tunku Simon tu, itu kan, dia marhaban tu ikut jabatan. Kalau ada 12 jabatan saat ni, dia susun. Dia tak buat satu hari, kan, dia susun. Okay, hari ni jabatan ni buat, satu hari 2-3 jabatan lah. Pasal setiap jabatan tu kadang-kadang dia buat makan sendiri. Ada setengah tu dia gabung 2-3 jabatan, dia buat satu jamuan. Nak ceritanya setiap hari tu dipenuhi dengan ziarah, makan. Kemudian kita dapat juga berjumpa dengan kawan-kawan kita yang mungkin kalau waktu biasa tu kadang kita susah nak jumpa, tapi dalam waktu sambutan tu lah, kata apa, sambutan Syawal tu, kita dapat jumpa dengan kawan kita. Itu di tempat kerja, di taman-taman pun sama. Kadang dia marhaban ikut dorong dan sebagainya. Itu budaya yang saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tak tahulah kalau tuan kata ni bid'ah ke Allah Alam kan. Ada juga kan kita ni. Sebab Nabi suruh kita makan, ziarah-ziarahi. Dan alhamdulillah saya pun hari ni kat saya ni, pelajar-pelajar saya nak datang beraya, Ustaz boleh tak datang rumah? Okay, mula-mula satu unit tu ada 20 orang kelas yang saya ajar kan. Tak boleh, tak boleh datang. Plan dah hari ni. Tengok, ada grup unit lain pula WhatsApp. Ustaz nak datang beraya rumah boleh tak? Takkan nak kata tak boleh. Ustaz lagi kawan yang datang tadi tu dia balik kan, Ustaz kan, kami nak datang, Ustaz kata tak datang ke rumah ke apa kan, ni unit lain datang, boleh kan? Ada juga 3 unit, 4 unit datang. Rumah kecil di Masjid Tanah tu, jadi saya buat di sini lah. Buat makan-makan. Pasal lalu tadi ada ramai tu, dia tak ada lah macam open house tu. Betul saya tak jemput, Azmi tak jemput kan. Sebab orang kita tak plan lah buat apa tu kan. Siapa yang datang kita ni lah meraihkan anak-anak. Sebab dia orang pelajar saya, dia semua perempuan kan. Perempuan ni dia makan, dia tak apa banyak, kita risau kan. Kalau kita buat sikit je, perempuan ni dia dua-dua perempuan kan, dia makan nasi sikit gitu je. Alhamdulillah. Jadi ziarah, dia mengatakan nak ziarah, bukan datang nak makan pun, datang nak ziarah. Saya rasa syukur sebab bila anak-anak pelajar kita, anak-anak murid kita, bila dia disebut dia datang rumah kita, pada situ satu tanda yang dia ingatkan kita lah. Dia ingat dia jauh tu daripada Melaka datang ke Pulau Sebaru. Alhamdulillah. Semoga saya tengok kan, bila amalan ziarah ini kita segera kita bagi makan ini, dia satu kegembiraan, satu kesenangan. Mudah-mudahan ada pahala isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita juga dalam masih lagi pada bulan Syawal ni, alhamdulillah ada yang dah selesai kan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Ada yang baru mula, ada yang belum mula. Hari ni puasa Syawal dah ni. Berapa? 16 kan? 16 ke 17? Tak ingat lah. 16 Syawal ada sini. 16 Syawal. 16 Syawal. Ada lebih kurang dalam 14 hari, 13 hari ni. Siapa yang belum mula ni lah, InsyaAllah masih belum terlambat lagi. Siapa yang belum mula. Tapi itulah Ustaz ni tak tahu Ustaz kan, time kita nak puasa tu, satu dah sampai nak buat jamuan kan. Iman kita ni tahu apa nak buat sangat. Tembak je ke depan ni kan. Tengok apa menu. Sate ada Ustaz. Kira-kira hari ada 13 hari sempat kan Ustaz. Lalah ada sampai ke ujung. Semuanya ada ulama kata apa?
Kalau dah lepas Syawal tu, kita jangan tanya kawan, dan puasa tak 6 Syawal, jangan tanya. Kok dia tak sempat buat, dia dah pergi masjid. Ni masjid, selalu dalam masjid, mana tahu dia sibuk ada apa siapa. Kita tanya orang itu, nak kata tak sempat nak buat, jatuh standard. Jadi dia masih bersalah. Tutup kata jangan kita tanya. Kan jangan kita tanya. Sebab apa? Kalau dia tak buat, rasa mungkin malu dia, menyebabkan dia berbohong. Kemungkinan nak jaga dia bohong. Alhamdulillah aku pun selesai dapat buat 6. Sedangkan dia tak sempat buat pun. Sebab tu nak mengelakkan tu, jangan kita tanya lah. Tak payah nak sibuk lah orang tu, apa sempat buat ke, sempat puasa tak puasa tu, itu dia, itu urusan dia. Baik, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat dilihat insyaAllah. Contoh sederhana, ni dah bahaya ni. Alamak, tanya kan, sebab salah lah kawan tu. Dia tak pernah selesai. Kalau tak selesai itu dia jadi sebesar. Itu tak ada juga. Boleh ke tak boleh, tapi kalau akhlak adab kita kan. Baik. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah apa yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan itu, iaitu mudah-mudahan kita semua dapat darjat takwa di Allah Subhanahu wa taala sebagaimana matlamat puasa itu sendiri kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada apa dah buku ayat surah ni kan, surah Al-Baqarah kan, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. So mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan, kita mendapatlah darjat takwa insya-Allah. Mudah-mudahan dia ulama ada juga sebut, dia satu cabaran bila kita keluar dari bulan Ramadan ni adalah cabaran dia apa? Istiqamah. Itu cabaran. Ini cabaran ni dia bukan kira siapa. Masuklah saya kat depan ni tazkirah untuk diri sendiri ya. Untuk kita nak istiqamah. Istiqamah ni faham tak? Istiqamah. Apa tak faham istiqamah? Istiqamah, kita buat sesuatu dalam keadaan berterusan. Kita buat istiqamah. Apa yang kita buat pada bulan Ramadan, amal ibadah kita kan, baca Quran kita, zikir kita, apa lagi, sedekah kita, infak kita, buat baik kita, qiyam kita, semua tu boleh tak kita istiqamah selepas daripada bulan Ramadan? Kita tanya diri kita sendiri lah. Saya tanya diri saya sendiri. Jangan tanya orang lain. Kalau kita tanya orang lain, dia susah kan? Jadi susah ya, sebab salah kawan tu nak jawab kan? Kita tanya diri kita, adakah kita mampu istiqamah melakukan amal-amal kebaikan, amal saleh sepanjang bulan-bulan Ramadan dulu? Selepas Ramadan, adakah kita buat? Kalau dulu kita baca Quran setiap hari lepas solat, lepas kita keluar Ramadan, kita buat tak? Kita buat tak? Memanglah orang kata apa, bukanlah wajib kan? Tapi adakah sepatutnya bila kita lalui bulan Ramadan tu, keluar bulan Ramadan kita buat benda yang sama? Kalau bulan Ramadan kita banyak infak, kita banyak sedekah, kita keluar daripada bulan Ramadan, bagaimana sedekah kita? Kalau saya tanya, bagaimana sedekah saya sendiri? Kan? Kita tidak pakai tanya. Itu kata apa? Cabaran kepada kita. Jadi masya-Allah ya, yang dalam yang duduk depan saya ni, saya rasa orang istiqamah, khususnya sebelum Ramadan pun maintain dan aku masjid duduk dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan pun, masjid buat program selain daripada qiyam ya, solat tarawih, ada tazkirah, ada kuliah subuh dan sebagainya. Nampak muka wajah-wajah tuan-tuan ada sepanjang masa, dan lepas bulan Ramadan pun tengok wajah yang sama duduk dalam masjid. Itu tanda-tanda tuan-tuan dan puan insya-Allah
istiqamah dalam melakukan sesuatu kebaikan. Ini bulan puasa kan, bulan puasa antara benda yang kita tunggu apa? Yang orang tak lupa, boleh tak? Raya kan? Raya tu satu lah. Azan maghrib, pandai. Waktu azan maghrib, saya nasihat di sini kan, waktu azan maghrib cuma kita tak pernah lewat satu hari pun. Tunggu masa selepas bulan Ramadan. Tunggu tak tunggu, kerana lupa kepada ni saya kan, ni sebut saya sendiri. Itu pun tak boleh istiqamah Ustaz yang manfaat kan. Betul? Itu cabaran kita. Baik, mudah-mudahan kita menjadi orang takwa. Baik, sebelum saya masuk itu, saya ada baca dalam satu kitab Naslahul Ibad yang ditulis oleh Imam Syekh Nawawi Al-Dalqani. Dia kata 5 tanda orang bertakwa. Kita sebut tadi kan, 5 tanda. Ini yang dibawa oleh Syekh Osman. Syekh Osman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, dia kata ada 5 perkara yang merupakan tanda orang-orang yang bertakwa. Kita keluar bulan Ramadan, kita tengok ni tanda. Tanda ni banyak lah tanda kan. Kalau macam orang demam, dia ada tanda-tanda orang demam tak? Badan panas, sakit-sakit kepala sikit, sengal-sengal itu tanda-tanda. Ada juga kadang-kadang setiap orang ni dia demam, tapi tanda-tanda tu lain sikit daripada orang lain. Itu tanda-tanda. Apa Sayyidina Osman kata? Khamsun kunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang merupakan tanda-tanda orang bertakwa. Awwaluha, yang pertama, an la yujalisa illa man yuslihu ad-din ma'ahu wa yaghlibul fardi wal lisan. Yang pertama, orang yang bertakwa ni dia tidak bergaul ataupun tidak bercampur kecuali dengan orang-orang yang boleh memperbaiki agamanya. Dia tak bercampur dengan orang yang yang boleh merosakkan, yang boleh menjauhkan dia daripada agama. Memelihara kemaluan dan juga ucapan. So dia berkawan dengan orang yang boleh jaga agama dia, jaga maruah dia, dan juga jaga percakapan dia. Ini tanda orang. Kalau dia bercampur dengan orang yang jenis tak ambil berat tentang agama, orang yang tak semayang, tak kisah kan, buat benda-benda yang Allah larang dan sebagainya, dia bercampur dengan orang tu, itu tanda-tanda dia tidak bertakwa. Tanda-tanda belum tentu. Ada juga mungkin orang dia bercampur dengan orang yang macam tu, tujuan dia nak dakwah, dia nak sampaikan kebaikan, dia nak ajak orang tu buat baik, itu okey kan. Tapi kalau dia bergaul tu bukan tujuan itu, memang tidak kawan, saya sedar dengan orang yang tak menjaga agamanya kan, orang yang tak boleh memelihara atau menjaga maruah dia, dan juga orang yang tak boleh menjaga ucapannya. Ini tanda. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang jaga itu tanda kita bertakwa menurut Sayyidina Osman bin Affan. Alhamdulillah sebab tanda-tanda tu saya ada kat tuan ni. Tengok kalau kawan-kawan kita geng-geng sama-sama duduk masjid, sama-sama mengimarahkan masjid, sama-sama duduk baca Quran, sama-sama duduk tadarus, sama-sama duduk zikir, sama-sama duduk sembang benda-benda baik kan. Sembang benda-benda baik, tak cakap benda-benda yang tak elok. Itu tanda. Yang pertama yang disebut oleh Sayyidina Osman, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut oleh Sayyidina Osman, wa idza asabahu syai'un 'azim min ad-dunya yarahu wabala. Apabila dia mendapat sesuatu yang besar daripada kesenangan dunia, dia dapat satu kejayaan, dia dapat satu pujian, dapat satu keuntungan di dunia ni kan, kejayaan macam mana? Dia berjaya dalam hidup, perniagaan dia okey kan, anak berjaya dan sebagainya.
dia menganggapnya itu sebagai satu musibah ataupun sebagai satu ujian. Dia dapat satu jawatan, satu pangkat yang tinggi, dapat jawatan lain, dia tidak merasakan itu satu keistimewaan, satu kebesaran, satu kebanggaan, tapi dia rasa itu satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa begitu, itu tanda kata Sang dia ni orang yang bertakwa. Ini ujian ni kan. Kita rasa sombong dengan kejayaan kita, kita rasa sombong dengan apa? Dengan kehebatan kita. Itu dia menjadi satu. Kalau kita gagal dalam mengurus hal itu, sebenarnya dia satu musibah kepada kita. Kalau kita rasa begitulah. Sebab itu bila kita dapat satu kesenangan dunia ni, satu kelebihan kan, ada itu apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kelebihan daripada Tuhan yang kita dapat kan? Kesihatan kita baik, anak-anak kita berjaya, kerjaya kita berjaya kan? Semua tu kita rasa semua ni adalah kelebihan daripada Allah. Kita kata hadza min fadli Rabbi. Hadza, ini adalah kelebihan daripada Tuhanku yang bagi kepadaku. Jangan kita rasa yang kita dapat ni adalah atas usaha kita, kehebatan kita, atas ilmu kita. Tidak, itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenai satu ujian, satu musibah, kesenangan ujian. Yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilan min ad-din i'tana dzalik. Apabila dia mendapat sedikit kenikmatan daripada urusan agama, dia memandangnya sebagai satu keuntungan yang besar. Contoh malam ni kan, kita dapat duduk dalam satu majlis tazkirah, majlis ilmu. Sikit je, kita dapat duduk 10 minit, 15 minit. Tapi kita rasa orang tahu, dia kata, Allah bersyukurnya aku dapat duduk dalam majlis ilmu. Ataupun dia dapat baca Quran. Hari ni dapat baca Quran 10 minit kata. Allah bersyukur dia. Dia rasa Allah satu nikmat yang besar. Sebab apa? Sebab dapat baca Quran. Ini kalau kita boleh sedekah kita tak banyak, sedikit kan, tapi kita buat benda ni baik, kita rasa satu keuntungan yang besar. Ini tanda orang bertakwa. Yang keempat, wa yamla'u batnahu minal halal khaufan an yukhalidahu haram. Orang bertakwa ni dia tidak akan memenuhkan perut dia. Dia tak makan lah dengan sesuatu yang halal, lantaran takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Dia akan pastikan apa yang dia makan ni adalah halal. Dia sangat jaga dari sudut haram ni, kan? Dia sangat jaga. Ini orang yang bertakwa menurut Sayyidina Osman. Dan yang kelima, tanda orang bertakwa, wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Dia melihat orang lain bersih daripada dosa, sedangkan dia melihat diri dia sendiri penuh dengan dosa. Ini pun satu masalah ni. Kerana kita dah nampak kita okey, orang lain yang tak okey. Bukan baiklah aku tak ada dosa, kan? Yang ada dosa ni orang lain. Itu terbalik tu. Orang yang bertakwa, dia rasa Allah bagus yang orang ni, kan? Boleh solat berjemaah, kan? Nampak tenang, boleh baca Quran. So dia akan tengok diri dia, ni sibuk, kan? Quran pun tak sempat nak baca, kan? Nak dapat berjemaah pun susah, dan sebagainya. Ini kalau orang bertakwa, dia akan rasa macam tu. Dia rasa diri dia ni banyak kekurangan berbanding dengan orang lain. Ini tanda-tanda orang bertakwa. 5 tanda yang disebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kitab Nasrul Ibad. Ini tanda banyak lagi lah.
Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, kat situ ada 5 ke 6 tanda orang bertakwa. Tanda. Jadi kita lihat kita tanda-tanda ni disebut oleh Quran sendiri dan dalam surah Al-Baqarah tu, dan juga disebut oleh Sayyidina Uthman ni. Kita sudah diri kita, adakah tanda-tanda ini ada dalam diri kita? Kalau tak ada, kita sama-sama muhasabah, kita baiki, kita betulkan mana yang perlu dibetulkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita akan 11 bulan yang akan kita lalui ini, kita dapat bertahan, kita ada benteng yang kuat untuk mempertahankan darjat ataupun taqwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baik, Bapak yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 119 kitab Adabul Mufrad, hadis yang ke-136, bab yang ke-76. Bab yang ke-76. Saya tak ingat asal ni, sebab itu ada rakam. Maka tengok YouTube balik, saya masuk ke YouTube, saya tengok hadis yang ke-berapa kan, 133 sampai 136. Sebab ni kita sambung hadis yang ke-137. Okay, qala al-mu'allif rahimahullah, bab khairul baitin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi. Kita sambung bab sebelum Ramadan itu, iaitu bab pada menyatakan rumah yang baik adalah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Bab ni Bukhari susun ni, rumah yang dikatakan baik ni adalah dalam rumah tu ada anak yatim dan ahli dalam rumah tu memperlakukan, buat baik dengan anak yatim tersebut. Mungkin ada dalam kita pada malam ni, kan dalam rumah ni ada anak yatim. Mungkin ada anak yatim. Haddatsana Abdullah, hadis yang ke-130. Haddatsana Abdullah bin Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an Abi Attab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini yushiru bi asba'i atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, rumah yang baik itu, rumah yang baik di kalangan orang-orang Islam adalah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sebaliknya, rumah yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang Islam adalah rumah yang padanya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Kata Nabi lagi, aku dan pemelihara anak yatim, orang yang jaga anak yatim ni, nanti berada di dalam syurga seumpama dua ini Nabi tunjuk, Nabi dua jari lah, bagi dia mengisyaratkan dua jarinya. Maksudnya apa? Dekat. Orang yang buat baik anak yatim pada hari akhirat kelak akan duduk dalam syurga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita jaga dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dalam kita. Banyak pilihan kita bagi anak yatim. Kan baru-baru ni ada baru ni minggu lepas pasal ni. Tapi itu bukanlah, saya tak pasti anak yatim tak, yang dia kena penjara 12 tahun kan, 12 tahun sebab tidak memperlakukan
perkara yang elok kepada di bawah anak, di bawah jagaannya, kan? Kisah bela kan, semua orang boleh tengok, kan? Itu di dunia dia dah dapat balasan, kan? Mudah-mudahan boleh dapat mudah akhirat, lepas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia ni ujian kepada setengah orang. Kita tak tahulah, kita mungkin tak diuji begitu lagi. Dia ujian. Bila dalam keadaan marah, dalam tidak ada pertimbangan iman dan juga ihsan di situ, maka berlakulah kadang-kadang kita kata luar daripada fitrah sebagai seorang manusia, kan? Kita kadang-kadang dengan binatang dan haiwan pun Allah suruh kita sayang, kan? Allah tak bagi kita buat lebih kurang, apatah lagi dengan manusia. Apa yang berlaku dia menjadi pengajaran kepada kita. Mungkin ada juga, bukan kita lah, mudah tak ada lah ni. Mungkin ada orang kadang-kadang dia terlepas, kan? Dia buat lebih kurang dengan yatim, tapi sebabkan dia tidak didakwa, tidak dituduh, maka dia selamat, kan? Dia selamat. Itu nak jaga. Itu kalau rumah kita ada yatim, jaga eloklah, bagi makan, pakai dan sebagainya. Buat macam setengah anak kita sendiri. Baik, seterusnya bab yang ke-77, bab kullil yatim kal abir rahim. Bab pada menyatakan jadilah engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Hadis yang ke-138, hadis sahih. Haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdul Rahman bin Abza qala Daud kullil yatim kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsul ma akhbaha al-faqr ba'da al-ghina wa aktharu min dhalik aw aqbahu min dhalik ad-dalalatu ba'da al-huda wa idza wa'adta sahibak fanjiz lahu ma wa'adtahu fa illa taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawatan wa ta'awwaz billah min sahibik idza dzakarta lam yu'nik wa in nasita lam yudzakkirka. Daripada Abdul Rahman Ibnu Abza, dia telah berkata Nabi Daud alaihissalam. Cerita dia kan, Nabi Daud telah berkata. Nabi Daud ni dia bagi nasihat kepada anak dia Nabi Sulaiman. Nabi Daud berkata kepada Nabi Sulaiman, jadilah engkau kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang. Bisa kepada Nabi Sulaiman, jadilah kamu kepada anak yatim ni sebagai ayah yang penyayang. Ayah yang penyayang macam mana? Apa kalau dia tak boleh tengok anak dia susah, kan? Anak dia sakit, dia bawa pergi hospital. Anak dia lapar, dia bagi makan. Anak dia dahaga, dia bagi minum. Anak dia tak ada baju, dia bagi baju. Anak dia susah hati, dia cuba nak senangkan anak. Ini orang kata apa? Bahasa mudah, ayah yang penyayang. Ayah penyayang. Kalau tak penyayang ni, dia lapar ke, dia sakit ke, dia apa ke, dia tak kisah. Ini bukan jenis ayah yang penyayang. Ada tak dalam masyarakat kita? Mungkin ada. Mungkin ada. Ada ayah tu, dia ni tak kisah. Dia tak kisah. Anak dia sakit, dia tak kisah. Anak dia tak sekolah, dia tak kisah. Anak dia tak belajar, dia tak kisah. Ini tak, bukan ayah yang seorang ayah yang rahim, ayah yang penyayang. Kita sebut je lah ni, yang dalam ni semua okey, semua penyayang kepada anak-anak. Kemudian pesan lagi, dan ketahuilah bahawasanya engkau, apa yang engkau tanam, demikian pula yang engkau tuai. Apa yang kita usaha, itulah yang akan kita dapat. Kalau kita bagi kasih sayang kepada anak-anak, insya-Allah fitrahnya kita akan dapat balik kasih sayang daripada
anak-anak. Kan? Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ini kebiasaan fitrahnya macam tu. Fitrahnya macam itulah. Kita baca syarah hadis yang lebih panjang sikit sebut tentang ini kebiasaan. Kan? Kita bagi baik, biasanya kita akan dapat balasan yang baik. Itu biasa. Kalau kita bercakap benda dengan baik dengan orang akan cakap baik dengan kita. Tapi kalau kita bercakap kasar dengan orang, biasa juga orang akan kasar dengan kita. Alangkah buruk kefakiran setelah kaya. Dan lebih banyak daripada demikian itu, atau yang lebih buruk daripada demikian itu adalah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Dalam syarah disebut, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta petunjuk, kita minta hidayah. Kita dah dapat dah hidayah, tapi kita tak ikut. Ini yang disebut sebagai lebih buruk daripada itu adalah kesesatan setelah hidayah, setelah kita mendapat petunjuk. Kita dah tahu lah ni kan, kebaikan buat begini, baik-baik, kita dapat dah petunjuk, tapi kita lari daripada petunjuk. Kita tak ikut. Dengan usaha kita sendiri. Ini adalah lebih buruk. Dan jika engkau telah berjanji dengan sahabat kamu, Nabi Besari, dan jika engkau telah berjanji dengan sahabat atau dengan kawan kamu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya. Kerana jika engkau tidak lakukan, ianya mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Kalau kita janji dengan orang, maka kita cubalah penuhi janji. Ini pun satu masalah kat kita ni. Kalau tak gila-gila gaya, kadang ada orang dia tak kisah kalau janji, kan dia buat lebih kurang. Banyaklah kadang kita janji kan, janji hutang, janji nak jumpa, janji boleh. Dia macam janji. Kalau kita tidak dapat tunaikan, sebab tu bila suruh akan berlakulah permusuhan antara kau dan dia. Mesti akan berlaku gaduh. Kita janji dengan kawan kita dan kita tak dapat tunaikan tanpa sebab yang munasabah, kan? Biasanya dia akan berlaku permusuhan. Kita berhutang 100, kita janji bulan depan nak bayar, masuk bulan depan kita tak bayar, buat senyap. Pasti akan rasa tak selesa orang yang kita berhutang. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat, dan sekiranya engkau menyebut kesalahanmu dan dia tidak dapat membantumu, dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkan kamu. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-139. Haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah bin Najih Abu Umarah qala sami'tu al-Hasan yaqulu laqad ahidtu al-muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawm tarzulun wa sami'tuhu yaqulu wa idha shi'ta ra'aytahu fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 ila an-nar ma lahu qadalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bisamanin anzi wa in syi'ta ra'aytahu mudayyan mutarabbala fi sabil syaitan la wa'iza lahu min nafsihi wala min an-nas. Daripada Hamzah Ibnu Najih Abu Umarah, dia telah berkata, aku telah mendengar Hasan berkata, sungguh aku telah hidup bersama kaum muslimin di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Dan sesungguhnya seorang lelaki di antara mereka berpagi-pagi lagi berkata, wahai keluargaku, ingat anak yatim kalian. Dia ingat wahai keluargaku, ingat orang-orang miskin kalian. Dia pesan,
Kamu kita bersama ingat anak yatim. Yang kedua, dia kata apa? Ingat orang miskin. Ingat orang miskin. Ingat orang miskin 2 kali dia ulang. Dan wahai keluargaku, ingat jiran. Ingat jiran kalian. Waktu berlalu dengan cepat dan mewafatkan orang terbaik di antara kalian, dan setiap hari kalian semakin hina dan semakin hina. Aku juga telah mendengar dia berkata, dan sekiranya engkau hendak melihatnya dalam keadaan fasik, dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30.000 dinar. Apa yang terjadi dengannya, semoga Allah telah memeranginya, yakni kerana dia telah menjual bahagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing, yakni harga yang sangat murah. Dan sekiranya engkau mahu melihatnya tersesat, beralih ke jalan syaitan, tidak ada nasihat baginya daripada diri sendiri, dan juga tiada daripada orang lain. Baik, dalam ini ada banyak cerita. Yang diharapkan adalah pesanan Hasan ini kepada ahli keluarga dia tentang ingat kepada anak yatim. Ingat kepada anak yatim, sebagai orang miskin dan juga jiran. Ingat kepada anak yatim. Rupanya banyak riwayat berkaitan dengan kewajipan kita melakukan kebaikan kepada anak yatim ini. Hadis yang ke-140. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam bin Abi Muti' an Asma bin Ubayd qala qultu li Ibn Sirin 'indi yatim qala isna' bihi ma tasna' bi waladik idrib bihi ma tadrib waladik. Ini sahih. Daripada Asma Ibnu Ubaid, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Ibnu Sirin, aku mempunyai seorang anak yatim. Dia kata, aku dah seorang yatim. Lalu Ibnu Sirin telah berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang engkau berbuat baik kepada anak kamu, dan pukullah ia seperti engkau pukul akan anak kamu. Maksudnya dalam proses pendidik lah, pukul untuk macam mana kita didik anak kita, macam itulah kita didik anak yatim ke anak kami kita dan sebagainya. Sama. Ini pesanan. Jangan kita buat lebih kurang. Dan ada wali tersebut, dia kata apa? Pukullah ia seperti mana engkau pukul akan anak kamu. Pukulan untuk pendidik. Maknanya kalau dia buat salah, walaupun dia anak yatim, kena tegur, kena marah. Sama juga macam anak kita kan. Buat salah, kita kena tegur, kita kena marah, kita kena bagi nasihat. Sama juga dengan anak yatim. Kalau dia buat salah, kita kena bagi nasihat, kita kena bagi teguran. Dengan kita dia macam tu je, tak kena. Baik, itu daripada riwayat hadis 140. Bab yang ke 78. Bab fadl mar'ati an tasaddarat ala walidaha wa lam tatazawwaj. Bab pada menyatakan keutamaan bagi seseorang perempuan apabila dia bersabar atas anaknya, dalam usaha membesarkan anaknya dan dia tidak berkahwin lagi. Jadi pertama kita kata janda lah. Dia dah bercerai, dia ada anak, kemudian usaha dia nak membesarkan anak-anak dia tu. Bab ni dia akan cerita pasal tu. Hadis yang ke-141. Haddatsana Abu Asim An-Nahas bin Qahmin an Shaddad Abi Ammar an Auf bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sab'a'ul khadain imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala walidaha kahataini fil jannah. Kama qala. Daripada Auf bin Malik, daripada Nabi SAW. Bagi Nabi SAW telah bersabda, aku dan seorang perempuan yang ibu istilah sini berbintik-bintik. Bintik-bintik ni maknanya apa? Orang perempuan yang buat kerja teruk lah. Orang buat kerja berat ni, orang buat kerja kasar ni. Jadi muka dia tu dia taklah, orang kata apa, licin macam orang dulu ni. Orang kerja-kerja buruh, orang kerja-kerja kasar ni kan, kita boleh tengok muka dia tu dia lain. Muka terbakar, muka cakap je lah, tahu ni kan muka orang yang dia beza tu. Ada orang yang kerja kasar ni, orang kerja buruh, orang kerja kan, kerja-kerja berat ni, dia muka tu dia
ada bintik-bintik lah begitu. Kan? Ada bintik-bintik hitam itu sebab kerja. Tapi ada juga orang yang tak kerja berat tapi dia buka bintik hitam pun ada juga. Tapi di masuk hadis ini adalah orang yang kerja berat untuk nak membesarkan anak dia. Okay? Yang berbintik-bintik hitam kedua pipinya. Seorang perempuan yang kematian suami, dia ni kerja berat sebab apa? Sebab dia tak ada suami. So dia terpaksa bekerja. Dan dia bersabar dengan keadaan tersebut. Terpaksa bekerja tu dia bersabar untuk menjaga anak dia, untuk nak membesarkan anak dia, nak bagi nafkah anak dia, kan, nak bagi pendidikan kepada anak dia. Nabi kata apa? Orang perempuan ni pada syurga nanti dengan Nabi dekat. Dekat. Sebab tu dalam Allah sini kita nampak orang perempuan, kan? Perempuan yang janda, yang susah dalam nak membesarkan anak dia. Kalau kita baca hadis ni, dia mungkin boleh menjadi satu kekuatan, satu motivasi bahawa pada hari akhirat kelak, kan, susah payah dia tu insya-Allah akan ditempatkan di syurga dan dia dengan Nabi Sallallahu dekat. Dekat. Ini satu kelebihan. Dekat di syurga nanti. Jandalah ataupun istilah orang guna sekarang ni apa? Ibu tunggal. Ibu tunggal. Dia ibu tunggal ni pun dia ada macam-macam kategori ke? Apalah. Nanti kita sambunglah nanti. Minggu satu lagi. Bukan minggu depan, minggu satu lagi. Begitu siap-siap ni, minggu depan tak ada. Minggu depan saya ke Muat. Adik bawah saya buat apa? Zudi. Dia buat kekah anak dia. Kemudian lepas tu ada kawan saya pun majlis sekali anak dia di Batu Pahat. Jadi memang tak ada sampai kali ini lah. Jadi lepas saya kat bawah tu, insyaAllah minggu kalau panjang umur, sihat tubuh badan, minggu selepas insyaAllah. Wallahualam. Dan yang baik, mana-mana yang baik itu kita pakai insyaAllah. Mana yang tak baik, yang kurang itu semua ada kelemahan dari saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf bila ada perempuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.